Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan rahmatnya dapat kita kembali bersama-sama meneruskan pembelajaran kita dalam sesi PDPR pada kali ini. Insya-Allah hari ini kamu akan bersama-sama dengan Ustazah Rafqah binti Bahazan, yang mana Ustazah bakal mengupas topik yang kamu dah belajar sebelum cuti tempoh hari, iaitu tajuk Mim Sakinah. Sebelum cuti hari tu kamu dah belajar dengan Ustazah Hafizah, tetapi Ustazah akan ulang balik semula untuk kali ini. Jadi supaya pemahaman kamu lebih mantap insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama baca doa penerang hati. Mudah-mudahan segala ilmu yang diperolehi pada hari ini diberkati oleh Allah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل آمين آمين يا رب العالمين. Okey, murid-murid bersedia? Kalau kamu nak bersedia dengan buku teks, itu dah sebaiknya ya. Buku teks daripada muka surat 33 kalau tak silap Ustazah. Okey, bersedia dengan buku teks. Kalau tak ada buku teks lagi tak apa, teruskan dulu menonton bersama Ustazah. Lepas ni boleh semak balik insya-Allah. Okey, apa itu mim sakinah? Mim sakinah ialah huruf mim yang tidak ada sebarang baris atau huruf mim yang bertanda sukun. Mim sakinah dia ada dua keadaan. Sama ada huruf mim itu tak ada sebarang baris atas dia, ataupun di atas huruf mim itu ada baris sukun. Yang mana yang tak ada tanda baris? Okey, tengok contoh ni. Nampak? Contoh yang tak ada apa-apa baris ni. Ni. Okey, yang bertanda sukun, nampak atas tanda mim ni. Okey, nampak ya? Jelas ya? Mim yang ada baris, mim yang tak ada sebarang baris, atas huruf mim ni kosong. Atas mim ni kosong. Kalau mim yang ada tanda sukun, atas mim tu ada tanda sakinah. Tanda sakinah ni dia macam huruf C terbalik tu. Itu kita panggil tanda sukun. Okey? Okey, apabila huruf mim ini bertemu dengan huruf tertentu, maka dia bakal menjadi tiga hukum. Okey, huruf mim sakinah ni sama ada yang tak ada baris ataupun yang bertanda sukun. Kalau dijumpa huruf-huruf yang tertentu, dia akan jadi tiga hukum. Iaitulah kita gelar dia hukum syafawi. Hukum syafawi sama ada dia akan menjadi ikhfa syafawi ataupun izhar syafawi ataupun idgham syafawi. Idgham syafawi kan idgham mislan Ustazah. Sebenarnya idgham ni dia ada tiga nama. Okey, idgham yang dalam hukum mim sakinah ni ada tiga nama. Sama ada idgham mislain. Apa idgham mislain? Mislain ni bermaksud huruf di dua huruf yang sama. Sama. Mislain ni maksudnya dua huruf yang sama. Okey, lagi satu nama dia idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Sebab mim bertemu mim. Sebab itulah setengah orang panggil idgham mimi. Dan lagi satu adalah idgham syafawi. Kenapa idgham syafawi? Sebab hukum mim mati ini adalah berkaitan dengan syafawi. Syafawi ini bermaksud bibir. Syafawi ini bermaksud bibir. Jadi ikhfa syafawi, ikhfa yang terjadi pada bibir kita, izhar syafawi, idgham syafawi. Semua syafawi. Kalau kamu nak ingat senang Okey. Seterusnya kita tengok apakah huruf-huruf yang terkandung dalam hukum-hukum yang tiga hukum ni. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ada satu huruf sahaja, iaitu huruf ba. Yang kedua kita tengok pada idgham mislain ataupun idgham syafawi ataupun idgham mimi. Okey, dia ada satu juga huruf, iaitu huruf mim. Dan yang akhir sekali adalah izhar syafawi. Izhar syafawi semua huruf selain huruf ba dan mim
adalah izhar syafawi. Senang je kalau kamu nak hafal, kamu nak ingat dalam hukum mim sakinah ni. Sangat-sangat senang. Kamu cuma kena ingat nama-nama hukum iaitu ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham syafawi. Kemudian kamu ingat saja huruf dia iaitu ba untuk ikhfa syafawi, mim untuk idgham syafawi, dan selain daripada huruf mim dan ba adalah semuanya huruf izhar syafawi. Okey, boleh ya insya-Allah. Okey, bagaimana pula cara bacaan dia? Yang ni kamu boleh rujuk pada muka surat 33. Yang mana contoh ni Ustazah ambil daripada muka surat 33. Okey, untuk ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni kita kena bunyikan sebutan mim sakinah dan kita kena dengung. Bagaimana caranya? Okey, ini contoh ayat dia. Okey, cara bacaan dia. Melafazkan sebahagian huruf mim sakinah. Melafazkan sebahagian huruf mim sakinah, tidak merapatkan bibir sepenuhnya dan dengung dengan kadar 2 harkat. Dengung mesti 2 harkat ya. Apa-apa saja dengung, bila masa kamu jumpa bertemu keadaan dengung, kamu kena dengung dalam keadaan 2 harkat. Tak boleh terlalu cepat sebab kita nak bezakan, dan tidak boleh juga terlalu lama. Okey. Sebab kalau terlalu lama dia akan merosakkan bacaan. Kita tengok pada contoh ayat yang pertama. لست عليهم بمسيطر. Kesilapan yang banyak kita lakukan adalah kita rapatkan bibir sepenuhnya. Lasta alaihim bimusaitir. Itu silap sebenarnya. Dalam ikhfa syafawi, kita tak boleh rapatkan mulut bibir kita ni penuh. Kita macam ada ruang udara sikit. Ruang udara sikit ni agak-agak macam mana Ustazah? Agak-agak muat kamu nak masukkan sehelai kertas. Sehelai kertas kamu nak masukkan dekat antara bibir kamu tu. Maksudnya dia tak rapat sangat. Okey? Lasta alaihim bimusaitir. Okey. Tengok. Dekat situ. Mim sakinah. Yang ada baris tak kat mim sakinah? Tak ada kan? Mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Biasanya Quran yang kita pakai sekarang ni Quran adalah kaedah resam Usmani. Dalam kaedah resam Usmani, apabila mim itu tidak ada tanda sukun, yang maksudnya mim itu dia atas dia tak ada apa-apa tanda, bermaksud itu adalah bacaan dengung. Untuk resam Usmani dia bezakan. Mim sakinah yang ada tanda sakinah tu bermaksud itu bacaan tak dengung. Itu kaedah dia ya. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh yang kedua. Dekat mana? Dekat situ. Nampak tak mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Ya, ikhfa syafawi hurufnya ada satu sahaja iaitu huruf ba. Okey. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Jangan rapatkan bibir penuh. Jangan baca fabashshirhum bi. Tak boleh. Kita kena ada ruang udara sikit antara bibir. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Seterusnya contoh yang ketiga. Kamu sambil-sambil dengar penerangan ustazah, sambil-sambil baca dengan ustazah ya. Sebab penerangan kita sekarang ni ustazah buat satu hala. Bermaksud ustazah hanya menerangkan pada kamu sahaja dan kamu tak boleh bagi apa-apa respon. Jadi sekiranya ada sebarang ketidakfahaman atau kekeliruan, sama ada kamu boleh mesej ustazah, WhatsApp ustazah, ataupun tinggalkan je komen dekat ruang komen untuk dekat YouTube channel ni. Okey, nanti ustazah sempat ustazah buka. Nak cepat sebenarnya WhatsApp je ustazah. Okey, WhatsApp ustazah boleh ataupun guru pendidikan Islam kamu. Ustaz, ustazah saya keliru dengan penerangan ustazah, boleh tak terangkan balik semula? Boleh ya? Okey, seterusnya contoh ketiga, sebaik-baiknya kamu ikut bersama ustazah ya. Ingat, mim jangan dirapatkan sepenuhnya bibir ya. وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ. Dan seterusnya ayat yang keempat. فَحَكُم بَيْنَهُمْ. Boleh ya? InsyaAllah. Seterusnya kita pergi pada
Contoh bacaan yang kedua iaitu idgham syafawi ataupun idgham mislain ataupun idgham mimi. Okey, bagaimana cara nak membaca hukum ini? Kita caranya menggabungkan mim sakinah ke dalam mim yang berbaris. Juga dengung. Ini contoh ayat dia dan ini cara bacaan dia. Ini baru kita rapatkan bibir. Rapatkan kedua-dua bibir. Tekan udara ke pangkal hidung. Kita tekan udara, kita naik ke pangkal hidung untuk menghasilkan bunyi dengung tu. Okey, tengok pada contoh bacaan yang pertama. Itu dekat Ustazah tanda kotak tu, dekat situlah tanda idgham syafawi. Idgham ataupun idgham mislain. Innaha alaihim mu'sadah. Contoh yang kedua, baca sama-sama Ustazah ya. Wallahu min waraihim muhit. Ini rapatkan bibir ya. Contoh yang ketiga. Qulubihim ma kanu yaksibun. Contoh yang keempat. Ulaika annahum mab'uthun. Boleh ya? Kalau tak faham, boleh ulang-ulang tengok balik video ni insyaAllah. Okey, seterusnya. Hukum yang ketiga adalah hukum izhar syafawi. Bagaimana cara untuk kita baca pada bacaan yang mengandungi hukum izhar syafawi? Kita perlu menzahirkan sebutan mim sakinah dengan tak ada dengung. Jangan dengung. Izhar. Izhar bermaksudnya menzahirkan. Menzahirkan maksudnya kita tak dengung. Kita kena baca jelas. Okey. Okey. Kemudian kita kena tahan udara daripada naik ke pangkal hidung. Sebab bila udara naik ke pangkal hidung, dia akan bunyi dengung. Sebab tu kita kena tahan udara tu supaya tak naik ke pangkal hidung. Ini contoh ayat dia. Tengok pada huruf alif dulu. Tengok pada huruf alif. Mim sakinah bertemu dengan alif. Nampak? Okey. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Kum az. Jangan lama kum az. Bila kita itu dah menjadikan bunyi dengung. Kita tak boleh. Kita kena tahan udara daripada naik ke atas hidung. Jadi bila kita sebut kum tu, terus kita sebut yang huruf seterusnya. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Okey, jangan lama berhenti pada mim sakinah tu. Kalau kamu perasan, tengok mim sakinah. Mim sakinah tu ada tanda sukun. Bermaksud bacaan ini tidak dengung mengikut kaedah resam Osmani. Kemudian kita tengok pada contoh pada huruf ta. Jumpa tak mim sakinah dia? Hukum mim sakinah dan ta dekat sini. Nampak? Mim sakinah dan ta. Kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Kemudian huruf sa. Nampak? Ni, dekat sini. Mim sakinah bertemu huruf sa. Amthalakum. Amthalakum. Dia tak amthalakum. Salah. Sebab kita dah dengung. Salah. Jangan dengung. Amthalakum. Sebut jelas. Izhar bermaksud jelas. Okey? Jim. Kemudian huruf jim. Mana mim sakinah? Jumpa tak? Di sini. Nampak? Mim sakinah bertemu huruf jim. Lahum jannatun tajri. Kemudian huruf ha. Nampak? Mana mim sakinah dia? Jumpa tak? Dekat sini. Okey. Yamhaqullahu riba. Yamhaqullah. Yamha. Jangan yamha. Salah. Okey? Jangan dengung. Yamhaqullahu riba. Kemudian huruf kha. Okey? Jumpa tak mim sakinah dia? Kat sini kan. Am khuliqu. Kemudian huruf dal. Bihamdi rabbik.
big. Okey, jelas. Boleh ya? Saya tak nak bagi semualah. Yang lain cuba sendiri ya. Okey, seterusnya kita tengok pada kita cari di manakah hukum mim sakinah yang terdapat dalam surah Quraisy. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ada tak mim sakinah? Cuba tengok dekat ayat pertama. Tak ada kan? إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ada tak? Ada kan? Nampak? Mim sakinah bertemu dengan huruf ra. Hukum dia apa? Izhar syafawi. Okey. Dan tanda sakinah di atas mim tu menunjukkan bacaan itu tidak dengung. Mim sakinah bertemu dengan huruf ra adalah izhar syafawi. Sebab apa? Huruf ikhfa syafawi ada satu je, iaitu ba. Huruf idgham misnain ada satu je, iaitu mim. Jadi apabila mim sakinah bertemu dengan huruf ra, automatik dia menjadi izhar syafawi. Seterusnya ayat yang ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ada tak? Tak ada kan? Okey, terusnya. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Ada tak? Mim sakinah. Ada. Mim tu dekat tak ada apa-apa tanda. Nampak? Mim sakinah bertemu dengan huruf mim. Jadi hukum dia apa? Idgham mislain kan? Idgham mislain. Jadi idgham mislain ni, mim ni bibir kita kena rapat ke tak? Rapat kan? Untuk idgham mislain, kita kena rapatkan bibir. Ikhfa syafawi, jangan rapat bibir. Ada ruang sikit je untuk macam mana? Untuk bagi udara keluar. Allazi at'amahum min ju'. Okey, ini apa? Mim sakinah bertemu mim adalah idgham misnain. Dan yang terakhir sekali, wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ada tak? Ada kan? Okey, ada. Alhamdulillah. Jadi, bila kita dah jumpa, cuba kita kelaskan. Kelaskan macam mana? Kita buat jadual. Ikhfa syafawi dekat sini, izhar syafawi dekat sini, idgham misnain dekat sini. Kita nampak? Izhar syafawi kita buat kotak kat sini, izhar syafawi buat kat sini, idgham misnain kita buat kat sini. Jadi apabila huruf ini apa ni? Hukum izhar syafawi. Ila fihim rihlatan. Kita masuk, tulis dekat sini. Yang ni bahagian apa? Idgham misnain. Tulis dekat sini. Ini idgham misnain, tulis kat sini. Dekat dalam surah Quraisy ada ikhfa syafawi tak? Tak ada kan? Jadi kosongkan je lah. Boleh? Okey, sebab apa susah ajar buat macam ni? Sebab saya nak bagi latihan. Okey, latihan dia. Kamu tengok. Inilah latihan dia. Kamu salin daripada muka surat 35. Muka surat 35 buku teks kamu tu, dekat bahagian atas. Dekat bahagian atas ni dia ada 5 ayat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Tak payah buat kotak pun tak apa. Yang kotak ni sebab Ustazah copy daripada buku teks. Kamu salin ayat dia sahaja. Pastikan selang 2 baris ya. Sebab apa kena selang 2 baris? Sebab nanti kamu nak buat bulat. Macam mana Ustazah bagi contoh dalam surah Quraisy tadi kan. Mana bacaan hukum apa ni? Hukum mim sakinah kamu bulatkan, kemudian buatlah jadual macam saya bagi contoh tadi. Nampak jadual kan? Ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham misnain. Okey, saya bagi contoh, tengok pada ayat yang pertama. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Mana mim sakinah dia? Nampak tak? Mim sakinah dia. Kan? Alam ya'lam. Satu. Nampak? Alam ya'lam. Ada lagi tak? Ada lagi. Sini. Jadi, alam ya'lam ni hukum dia apa?
Ikhfa syafawi. Alam yang alam hukum dia adalah izhar syafawi. Kamu tulis kat dalam sini. Kamu tulis kat sini. Okey. Ya'lam bi annallah dia hukum ikhfa syafawi. Tulis kat sini. Alam izhar syafawi. Ya'lam bi annallah apa ni? Ikhfa syafawi. Kamu tulis. Jadi alam ya'lam bi annallaha yara. Okey? Boleh. Kemudian tengok contoh yang kita seterusnya. Mana mim sakinah nombor 2? Bi'izni rabbihim min kulli am. Bi'izni rabbihim min kulli am. Dekat mana? Dekat sini satu. Dekat mana lagi satu? Nampak tak? Dekat sini satu lagi. Nampak? Mim sakinah bertemu dengan ra. Yang ni mim sakinah bertemu dengan huruf mim. Apa hukum dia? Hukum dia idgham misnain. Kamu tulis kat sini. Sini. Okey. Yang ni mim sakinah bertemu huruf ra. Izhar syafawi. Nanti kamu tulis kat sini. Itu je lah. Yang ni buat sendiri tau. Saya bagi tunjuk contoh. Semua ada 12. Semua ada 12. Kalau tak cukup nanti kamu tambah sendiri kat bawah. Okey, itu sahaja daripada Ustazah pada hari ini, untuk hari ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita perolehi diberkati oleh Allah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.